Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Kita berjumpa sekali lagi. Okay, so kali ini saya nak sambung kepada apa yang saya telah lakukan pada sesi yang lepas. Okay, inilah kaedah untuk kita nak menggunakan konsep information hiding. So, bila kita lihat di sini, okay, apabila kita protect data matrix number sebagai private, so class outsider iaitu test2 tidak boleh access data directly melalui variable matrix number, sebab matrix number dengan matrix number di sini kita declare sebagai private members. Okay, private member. So bermaksud untuk konsep information hiding atau encapsulation, kita dah protect data matrix number sebab kita dah declare matrix number sebagai private. So untuk class outsider nak access data bagi matrix number, so outsider class iaitu test2.java mesti access melalui methods, iaitu melalui getter and setter method. Getter and setter method. Contoh saya buat sini getter method. Ini adalah getter method untuk getter method untuk matrix number. So ini adalah the guidelines, kaedah untuk kita nak membuat getter method. So getter method dia akan return nilai, dia akan return nilai integer, dan setter method untuk kita nak ubah nilai ataupun kita nak memberi nilai baru. So untuk getter method, so dia akan return sebagai integer, then get method dia guna mula dengan get, get keyword, so not get keyword, perkataan get kemudian followed by matrix number. So you akan return matrix number. Untuk setter method, untuk apa yang beza antara setter method and getter method? Getter method dia akan return nilai. Untuk setter method dia tidak akan return nilai. So kita akan letak void, tetapi dia akan menerima satu parameter. So dia akan ada satu parameter itu. Di sini kita buat new matrix. So bermaksud kalau kita nak assign nilai baru, kita akan assign nilai melalui setter method, set matrix number. So ini adalah kaedah dia. New matrix number. Selesai. Ini apa masalah? Kita tak letak semicolon. Selesai. Yang ini apa maksudnya? Oh, sorry. Not matrix number. Ini adalah matrix saja. So ini adalah kaedah untuk kita nak membuat getter method and setter method untuk variable matrix number yang berjenis integer in. Sama juga seperti yang berikut saya dah buat dah. Untuk variable string name, so kita akan letak private. Private, kemudian sini pun kita letak private, kemudian kita letak private. So private, so dalam gambar rajah UML kita boleh gambarkan seperti berikut. Private ni adalah minus. Minus. Untuk getter method, ini yang saya buat getter method. Getter method untuk matrix, setter method. Getter method kalau ikut sini ini adalah semua public access modifier, public. Getter method, so dia akan return sebagai integer, tidak ada parameter. And then set matrix number, ini adalah setter method untuk matrix number. Dia tidak ada return data type sebab void, tetapi dia ada satu parameter. Sama seperti name. Kalau kita tengok di sini get name, ini getter method untuk name. Name kita declare sebagai string, so dia akan return sebagai string. Dan setter method untuk name, dia mesti string sebab kita declare sebagai string, so dia akan terima satu parameter menjadi string.
tapi dia tidak akan memulangkan sebuah nilai, buat set sebab kita nak ubah nilai. Getter method kita nak access nilai, kita nak panggil nilai. Okay, getter method untuk marks kita declare sebagai double. So double get marks, so dia akan return sebagai double. Kemudian set mark itu setter method untuk marks, so dia akan terima satu parameter, okay, berjenis double sebab double adalah mark adalah double. Okay, kemudian kita letak parameter name iaitu new marks dan dia tidak akan return sebuah nilai, dia sama seperti yang lain. So gambaran ini, gambar rajah ini kita boleh translatekan ke bentuk coding seperti berikut. Okay, contohnya sebab tadi string. Okay, string name. So getter method public string get name, dia akan return name yang kita declare tadi. Kemudian public, kemudian setter method, dia tidak akan return nilai void, tapi dia mempunyai satu parameter iaitu string new name. Okay, so nilai new ni akan diberikan kepada name. Okay, sama seperti katakan marks. Okay, kita nak dapat nilai, daripada marks, so kita akan gunakan getter method. So kita declare double marks, so dia akan return double, kemudian get mark, so dia akan return marks di mana yang kita declare di atas. Kemudian untuk setter method tidak akan memulangkan sebuah nilai public void, tapi dia mempunyai satu parameter. Okay, kenapa double? Sebab kita declare sebagai double. Okay, so new marks, nilai new mark akan diberikan kepada marks berdasarkan ke sini. Okay, so nak tahu jenis data yang akan di-return oleh setiap variable, kita bergantung kepada declaration. Contoh sini string name, jenis adalah string. So kita akan return untuk name adalah string. Okay, kita akan return name. Kemudian untuk setter method, kenapa kita letak string? Sebab kita declare sebagai string. Okay, itu saja. So kita balik semula kepada outside the class. Okay, outside the class iaitu test 2. Okay, so kalau kita nak mengubah nilai, okay, daripada menggunakan kita access directly dengan menggunakan variable, kita boleh menggunakan stud dot, kita nak set nilai, set metric number. So apa nilai yang kita nak letak itu 333. Okay, so ada masalah? Sudah tidak ada masalah. So kita memberi nilai dengan melalui setter method. So kalau kita nak display, kita nak access nilai, nak access ataupun kita nak dapat nilai, kita akan menggunakan getter method. Okay, getter method. Getter method. Okay, getter method. Kita gunakan stud dot get metric number. Okay, get metric number. So kita boleh run, so kita akan dapat nilai. Okay, itu adalah kaedah untuk kita nak membina getter and setter method untuk kita nak protect data yang kita jadikan sebagai private. Okay, ini adalah konsep. So ini adalah gambar rajah UML. Okay, UML. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan statement ni? Ini adalah apa ni? Ini adalah constructor bagi kelas student. Constructor bagi kelas student. So constructor ni kita nak create object. Tujuannya kita nak initialize ataupun kita nak create objek baru yang kita create daripada sesuatu kelas. Contoh di sini. Okay, contohnya saya buat saya create satu lagi objek. Okay, sebelum tu saya kena buat satu lagi constructor iaitu
public constructor. Bagaimana nak membina constructor? Public student. So kita akan guna in new metric. Kemudian apa lagi? String new name. Kemudian double new mark. Kemudian char. Okey, kan. Grade akan dikira berdasarkan kedudukan yang diberi. Okey. Kemudian apa yang kita nak buat? Okay, ini adalah constructor bagi kelas student yang ada 3 parameter. So kita ada metric number sama dengan new metric. Dia sama seperti di sini. Sama seperti di sini. Okey. So kita akan gunakan kaedah setter method untuk constructor bagi kelas student. Okey, name equal to new name. Kemudian apa lagi? Marks equal to new mark. Okey. Itu saja. Okey, so sekarang saya nak demo penggunaan constructor. Contohnya metric new name new marks. Kita create satu lagi objek, iaitu stud2 sama dengan new student. So first parameter kita akan masukkan metric, iaitu katakan kita buat 3, 4. Okey, dia mesti sama dengan turutan. Okey, turutan di dalam constructor punya parameter. Ini metric, kemudian name katakan Zabidin Husin. Markahnya adalah katakan 56.5. Okey. So kemudian bagaimana kita nak display? Kita nak display apa kan yang? Okey, apa ada masalah di sini? Okey, so kita buat satu lagi method. So bila kita buat satu constructor yang ada parameter, so kita kena buat satu lagi constructor yang tidak ada parameter. Student. Okey, selesai. Okay, sudah selesai. So kita nak panggil SOUT metric equal to, masa dah nak habis, stud2 dot get metric number. Okay, SOUT apa lagi? Sempat 6. Okay, stud2 dot get name. Dan satu lagi, Allahu Akbar, SOUT marks. Okay, sama dengan stud2 dot get mark. Okay, kita cuba run. Okey, berjaya. Okey, sudah akan dapat. Okey, itu saja untuk penggunaan setter method and constructor. Okey, kita berjumpa di lain hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera.